Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Okey, jadi untuk kelas RBT pada hari ini ya, kita akan tengok kita akan tengok, berkenaan dengan, fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, sebelum, saya start, okey, boleh ingat balik tak apa itu 4 elemen, mekatronik? Okey, 4, elemen mekatronik. 4 lah, apa dia? Siapa ingat? Nak ingat dia senang, kamu ingat perkataan meka, Tapi okey, M untuk mechanical, M untuk mechanical, E dia ada 2, ada pecah 2, elektrik dengan elektronik, okey. Dan KA ni kita ingat untuk satu saja, iaitu kawalan dan pengaturcaraan, okey. Okey, jadi ini adalah 4 elemen mekatronik, okey. 4 elemen mekatronik iaitu kita tengok mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Nak ingat dia senang. Ingat 4 ni, ingat huruf meka. M untuk mechanical, E untuk elektrik dan juga elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Okey, itu adalah 4 elemen mekatronik. Jadi saya harap kamu dapat ingatlah. Okey. Mechanical, elektrik, elektronik, kawalan dan juga pengaturcaraan. Okey. Padam balik. Okey. Jadi untuk hari ini kita dah tengok dah. Okey, kamu dah tahu dah apa tu empat elemen mekatronik. Jadi kita akan tengoklah menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Jadi pada benda yang dah ada lah kan. Produk sedia ada ni produk yang dah ada dalam dekat dalam apa orang kata yang ada di sekeliling kita lah. Yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita tengok di sini, pertama kita nampak ni, yang pertama kita nampak adalah kereta kawalan jauh, pintu gelangsar automatik, dan juga yang kedua ataupun yang ketiga, ni mesin basuh automatik. Okey, mesin basuh automatik. Jadi kita akan jumpalah benda-benda ni dalam kehidupan seharian kita. Okey, kereta kawalan jauh. Kalau siapa yang kecil-kecil biasa duk main dah kan. Pintu gelangsar dan juga mesin basuh automatik. Dekat rumah ada mesin basuh? Tak tahu. Ni. Ni adalah contoh-contoh lah benda kita akan tengok. Hari ni mungkin kita tengok satu atau dua benda. Setakat mana yang kita boleh lah. Yang ni kereta kawalan jauh ni, yang kecil-kecil duk main lah. Kecil-kecil. Kecil kan besar-besar pun. Siapa-siapa yang biasa duk main lagi kan. Kereta kawalan jauh. Pintu gelangsar automatik. Dekat mana kamu jumpa? Kat mana? Kat rumah. Ada kat rumah. Pintu gelangsar automatik. Kalau kat kedai. Kalau kedai Choice ada kan? Dekat HIG tu. Kan? Ada pintu gelangsar automatik. Dia boleh terbuka, tutup sendiri. Automatik lah. Kalau kereta kawalan jauh, kita kena guna alat kawalan jauh. Betul tak? Okey. Dan juga mesin basuh. Mesin basuh automatik. Yang ni kita berjumpa kat rumah lah. Dekat rumah. Dekat rumah kalau ada guna dekat rumah lah. Ataupun mungkin kamu guna separa automatik kalau kena ubah masuk dalam dia punya dryer tu kan. Okey. Dan juga alat yang baru, drone. Siapa yang tahu drone? Tahu tak pasal drone? Drone. Drone lah ni kalau mungkin ada kalangan kamu yang tak main drone. Drone juga termasuk dalam apa mekatronik .
Okey, dalam alatan produk yang menggunakan peralatan elektronik drone sebab apa boleh ambil gambar, boleh rakam video apa kan. Sebab dia kita boleh kawal dia lah. Kawal guna handphone boleh, guna alat kawalan dia pun boleh kan. Jadi banyaklah. Tapi yang kita nak tengok ada 3 benda ni Okey. 3 benda ni yang kita akan bincangkan. Yang pertama, alat kawalan jauh. Okey, yang kedua adalah pintu gelangsar automatik. Dan yang ketiga adalah mesin basuh. Okey, mesin basuh automatik. Semua yang automatik sajalah. Sebab apa kita akan tengoklah dekat mana elemen maker ni, elemen maker tadi. Okey, elemen maker tadi digunakan. Macam mana dia digunakan Macam mana dia digunakan dalam peralatan ataupun dalam produk yang kita nak bincangkan hari ini. Saya rasa mungkin kita bincangkan satu produk sahaja terlebih dahulu. Saya tak mau kamu pening-pening. Hari ini kita cuma tengokkan berkenaan dengan kereta kawalan jauh. Okey. Kita akan tengok. Yang pertama, kereta kawalan jauh. Okey, sebut kereta kawalan jauh, semua tahu kan maksud kawalan jauh? Semua tahu? Okey, saya harap semua dapat tahulah maksud kereta kawalan jauh. Okey, ni yang tengok gambar kereta kawalan jauh kita pada hari ini. Okey. Masa kamu tingkatan 2, kalau kamu dah pernah buat lah dalam bab elektronik, kalau kamu dah biasa guna Arduino, mungkin dah ada sikit kamu punya basic untuk buat kawalan kan. Mungkin lah, kalau dah pernah buat lah, mungkin ada basic lah. Dan insyaAllah untuk tingkatan 3 ni, bila kamu dah datang semula ke sekolah, saya akan tunjukkan lah, kita akan tunjukkan macam mana kereta kawalan jauh tu berfungsi lah. Kita akan gunakan kereta yang basic Arduino juga. Okay. Tapi nama robot bot lah. Okay, apa ingat lah. Nanti kita boleh tengok lah. Kalau kat langsung lah baru kita boleh tengok. Okay. Silap garis pula. Okay, jadi kita tengok elemen yang pertama dalam kereta kawalan jauh, sistem mechanical. Okay, sistem mechanical. Sistem mechanical, gear. Ni gear. Semua kenal kan gear? Ni gambar gear. Gear berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas torque. Daya kilas. Daya kilas torque motor. Okay, gear. Ni gear. Gear jenis apa? Kalau aku ingat ni gear apa? Gear kalau kamu ingat balik ada gear apa? Gear taji. Ada juga. Yang ni lah gear. Ni bukan gear taji. Apa? Mungkin ada gear serong. Gear helix. Rock dan pinan. Macam-macam jenis gear. Tapi selalunya kalau ni bukan gambar gear taji sebab selalunya gear taji kita gunakan sebab nak mindahkan motor daripada arus terus. Okay. Jadi gear berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas. Jadi selalunya untuk kereta kawalan jauh, kita akan gunakan motor AT motor AT. Motor AT yang berputar dan putaran dia dekat besi dia ni gandar gandar dia tu akan kita masukkan gear lah. Gear akan dilekatkan pada gandar dia tu. Jadi gear tu akan memusingkan dari memindahkan kuasa memindahkan kuasa daripada motor AT untuk dipindahkan kepada mana? Selalunya kita nak pusingkan tayar lah kereta kan. Selalunya nak pusingkan tayar. Jadi untuk sistem mekanikal kita lebih tengok kepada gear untuk mengurangkan atau meningkatkan laju menambah daya kilas atau torque. Okey, itu untuk sistem mekanikal kita fokus kepada gear. Okey, gear. Itu untuk elemen yang pertama. Elemen yang kedua, sistem elektronik. Sistem elektronik menerima dan menukar isyarat input. Dia terima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh. Alamak, terpotong lah pula. Okey. Isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Jadi apa ini masukkan dengan tu? Faham tak? Faham?
Tak? Menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor arus terus. AT, okey. AT ni arus terus ah. AT ni arus terus. Kalau ingat balik arus terus ni guna apa? Guna bateri, cik. Okey. Guna bateri arus terus. Okey. So jadi okey, contohlah. Ni dia bagi modul geganti apa ni kan. Okey, inilah sistem elektronik. Okey, gambar ni menunjuk kepada sistem elektronik. Elektronik ya. Ni adalah sistem elektronik. Benda ni, modul ni. So, dia akan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik. Dekat sini, dia terima input dan tukar kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Dia sambung pula dengan benda ni. Untuk pemacu motor AT, bagi memacu motor AT, bagi kan kita kontrol kan alat kawalan jauh. Contoh alat kawalan jauh. Kamu tekan kat sini. Kan, saya buat macam wire sikit. Kamu tekan. Lepas tu dia pi. Isyarat tadi daripada isyarat kawalan jauh, dia masuklah kepada sini. Kepada sistem elektronik. Elektronik. Ni alat kawalan. Dia masuk kepada sistem elektronik. Elektronik ni akan hantar kepada pemacu motor. Pemacu motor. Untuk membolehkan tayar kamu tu berpusing lah. Tayar tu pusing. Tayar tu pusing. Tayar tu pusing nak pergi mana? Kalau gerak ke depan, nak pusing kanan, nak pusing kiri kan. Daripada alat kawalan jauh, sistem elektronik ni akan tukar. Tukar isyarat. Tukar isyarat. Hantar kepada pemacu motor untuk membolehkan motor bergerak lah. Okey. Pergi depan, kanan, kiri. Okey. Boleh tak? Tak apa. Pelan-pelan. Kalau tak faham, kita tengok ulang. Kamu boleh tengok ulang kali video ni. Okey. Boleh tengok banyak kali. Tak ada masalah. Ternama pun belajar. Kita belajar. Tak apa. Okey. Yang tu dah 2 elemen. Dan elemen yang ketiga. Kita tengok elektrik lah. Sistem elektrik. Okey. Untuk elemen ketiga. Kita akan tengok sistem elektrik. Okey. Elemen ketiga. Sistem elektrik. Okey. Sistem elektrik. Untuk membekalkan kuasa. Bekal kuasa. Bekal kuasa kepada keseluruhan sistem kita lah. Jadi bateri sebagai sumber tenaga elektrik. Jadi bateri lah. Okey, kita menggunakan motor AT. AT arus terus. Tadi saya beritahu arus. Singkatan untuk arus terus. Okey. Jadi bateri digunakan. Okey, bateri digunakan. Bateri yang ni yang rechargeable lah untuk jimat kuasa. Recharge yang boleh dicas. Okay, jadi bateri akan membekalkan sumber kuasa untuk ni motor ni. Ni motor AT. Ni ialah motor AT. Motor ini untuk berfungsi. Motor ni fungsi dia macam mana? Dia pusing lah. Dia pun pusing. Dah nama apa motor. Bukan motor yang kamu naik. Bukan motor 125 ke motor Suzuki ke. Bukan motor tu. Ni motor AT arus terus. Motor arus terus ni yang akan berpusing ataupun berputar bila dibekalkan kuasa. Jadi mekalkan kuasa lah. Dan nama apa sumber tenaga elektrik. Kena adalah sumber kuasa dia. Jadi sumber kuasa dia adalah bateri. Okay. Itu untuk elemen yang ketiga. Saya lajukan sikit. Dan elemen yang terakhir. Untuk elemen yang keempat. Iaitu sistem kawalan dan pengatur cara. Yang ini adalah elemen yang keempat. Okay. Sistem kawalan. Dah nama ya. Kawalan. Nak kawal dan atur cara. Atur cara. Terdiri daripada mikro pengawal. Dan sistem kawalan yang diatur cara. Berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor AT. Kenapa disebut macam tu? Kenapa disebut macam tu? Okey. Maksud dia, kita dah set program siap-siap. Kita dah set program siap-siap. Apa yang kita kehendaki. Kita dah set program siap-siap. Kita set program siap-siap pada ni. Maksud dia nanti mungkin kalau mungkin kita guna apa, kalau kita dah set ataupun kena atur cara lah program. Program siap-siap. Apa benda yang kita nak berlaku
apa benda yang kita nak berlaku tu kita dah kena program siap-siap. Okey. Maksudnya kalau kamu ingat kalau kamu pernah buat pengaturcaraan, kita nak atur cara sebab ni adalah sistem ni based on Arduino based on Arduino. Jadi kita kena program ataupun kena guna PC kena guna komputer ataupun handphone untuk buat programming masukkan input dia. Jadi apabila kita tekan, kita kawal dia, kita dah tahu dah macam mana tekan pi ke depan, macam mana apa dia punya speed dia kan. Kita dah set programming siap-siap dekat dalam ni. Maksud dia kita akan board ni ataupun papan litar ni kita akan programkan dia siap-siap untuk menerima untuk selari dengan arahan yang kita nak beri. Kita tekan dekat alat kawalan tu dia nak bergerak macam mana. Okey? Kalau tak faham tak apa. Tak faham tak apa, boleh tengok ulang kali ataupun nanti bila dah masuk sekolah kita akan tengoklah amali macam mana dia berfungsi macam mana nak handle apa yang dimasukkan sebenarnya sistem kawalan dan pengaturcaraan ni. Okey, kita akan tengok balik. Jadi kesimpulannya mikro pengawal lah. Mikro pengawal ni adalah satu komponen elektronik. Dia adalah komponen elektronik. So, nama dia mikro pengawal, dia pengawal yang kecil. Jadi, dekat dalam ni kita dah set input apa yang kita nak masuk dan dia boleh terima arahan dia. Okey? Sebab itu nama dia mikro pengawal. Dia menerima apa arahan ataupun dah diprogram kawalan yang diatur cara. Kita dah set program nak buat apa. Okey? Sebab itu nama dia mikro pengawal. Jadi, hari ni kita dah tengok elemen 4 elemen mekatronik dalam kereta kawalan jauh. Berkenaan dengan yang pertama sistem mekanikal. Sistem mekanikal berkenaan dengan gear. Jadi ingat gear lah. Ingat gear. Kalau sistem mekanikal untuk kereta ingat gear. Ingat gear. Untuk sistem elektronik nak ingat apa? Kamu ingatlah board elektronik. Ingat elektronik, dia tukar isyarat input kepada elektrik. Itu adalah fungsi sistem elektronik. Dan yang ketiga, bekalan kuasa. Bekalan kuasa ni kita ingat bateri Okey? Bateri. Dan yang keempat, kawalan dan pengaturcaraan. Macam mana kita nak setkan apa alat kawal kereta kita tu berjalan lah. Kita kena dah program dia. Kita kena program dia. Jadi untuk hari ni kita cuma tengok berkenaan dengan elemen elektronik, elemen mekatronik pada kereta kawalan jauh. Okey. Jadi kalau kamu tak apa, kamu boleh ulang kali tengok benda ni dan bila sekolah dibuka baru kita akan buat amali Buat amali dia dan kamu boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Saya rasa cukup untuk hari ni. Video dah panjang dah dekat 20 minit. Jadi harap kamu dapat input yang baik untuk hari ni Okey. Nanti kita bersama lagi pada minggu hadapan. Okey.